Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwarigos. Berita utama, ke bawah duli Yang Maha Mulia KDYMM Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat tiba di Sarawak pada Isnin bagi memulakan lawatan rasmi selama 5 hari di Kuching. Keberangkatan tiba baginda sekitar jam 2.50 petang yang menggunakan pesawat khas di lapangan terbang antarabangsa Kuching telah disambut oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni. Ikuti laporan wartawan kami di Terminal VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Dan pada ketika ini saya berada di Terminal VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching dan di sini bersama-sama kita menantikan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Kuching Sarawak selama 5 hari bermula hari ini iaitu pada 15 Januari sehingga 19 Januari 2024. Baginda dijangka berangkat tiba di Terminal VIP LTAK ini pada jam 2.45 petang dan pada keesokan harinya pada Selasa hingga Jumaat ini jadual lawatan rasmi baginda dijangka penuh dengan pelbagai program termasuk menghadiri majlis santapan malam yang mana Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongpeng turut bersama hadir bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Baiklah, sekian laporan saya Mariam Zanaria untuk Berita Lukas. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kembali ke studio. Turut hadir menyambut ketibaan baginda ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklen Bangit, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum. Baginda akan memulakan lawatan rasmi dengan mencemar duli ke Petroleum Sarawak Berhad Petros di ICOM Square pada pagi Selasa sebelum berangkat tiba ke Menara Sarawak Energy Berhad SEB di Jalan Istimus Kuching. Pada sebelah petang pula, baginda dijadualkan berkenan mencemar duli ke Muzium Budaya Borneo BCM. Manakala pada sebelah malam, baginda dijadualkan berkenan mencemar duli ke majlis santapan malam yang turut akan dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg serta tetamu-tetamu kehormat lain. Seterusnya pada Rabu, baginda dijadualkan berkenan mencemar duli ke Semenggoh Wildlife sebelum berkenan berangkat ke Fort Margherita dan Dataran Ibu Pertiwi serta majlis jamuan teh pada sebelah petangnya. Pada pagi Khamis pula, baginda dijadualkan berkenan mencemar duli ke Menara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Jalan Isthmus sebelum berangkat tiba ke Petros Multi-Fuel Station Darul Hana. Selanjutnya, baginda dijadualkan berkenan mencemar duli ke tapak semayan Alga Resintex SEDC di Demak Laut Industrial Park Kuching sebelum menamatkan lawatan untuk sebelah pagi. Manakala sebelah malam, baginda dijadualkan berkenan mencemar duli ke tebingan Sungai Kuching dan beredar ke Terminal River Cruise bagi melayari kapal layar sambil santapan malam. Pada Jumaat, baginda akan berkenan mencemar duli ke sesi bersama agensi-agensi berkaitan sebelum berlepas pulang ke Pangkalan Udara Subang dengan menggunakan pesawat khas. Laporan seterusnya. Sebanyak 765 kes remaja hamil yang menghadapi pelbagai isu telah dirujuk ke One Stop Teenage Pregnancy Committee OSTPC peringkat bahagian untuk didatangi tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, daripada jumlah kes tersebut, 74.8% atau 572 kes telah dapat diselesaikan sepenuhnya. So, sebanyak 765 rujukan melibatkan agensi telah dibuat and out of 765, 572 cases has been solved. So, sama ada masalah yang melibatkan dari segi kesihatan, masalah melibatkan kebajikan, melibatkan pengangkatan anak, melibatkan dari segi dokumen pengenalan diri, melibatkan kes sama ada mahkamah because ada yang berkaitan dengan statutory rape, melibatkan kes perkahwinan dan sebagainya. So these are the dan juga pendidikan, ada yang mahu meneruskan persekolahan tapi mahu bertukar sekolah. So these are examples of cases that are discussed in under OSTPC peringkat bahagian ataupun antara agensi-agensi berkaitan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat One Stop Teenage Pregnancy Committee bilangan 1 2024 di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Sementara itu, beliau yang juga pengerusi OSTPC Sarawak berkata 1.4% atau 11 kes tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dan 23.8% atau 182 kes masih dalam proses penyelesaian. Tambahnya, Sarawak merekodkan sebanyak 2,026 kes remaja hamil tahun lalu berbanding 1,536 kes pada 2022. Jelasnya, daripada jumlah itu, sebanyak 5.23% atau 106 kes adalah berumur di bawah 16 tahun dan 94.77% atau 1,921 kes pula berumur 16 tahun dan ke atas. Sementara itu, dalam program yang sama, turut diadakan sesi penyerahan watikah pelantikan kepada 28 orang ahli One Stop Teenage Pregnancy Committee OSTPC Negeri Sarawak bagi sesi 2024-2026. Beralih ke perkembangan Sukan Sarawak Suksar ketiga yang berlangsung di Sibu. Penganjuran Suksar ketiga menjadi medan persiapan Sarawak dari sudut teknikal sebelum menjadi tuan rumah Sukan Malaysia Sukma ke-21 pada Ogos ini. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jeneral Rentap Jabu berkata, selain mencungkil atlet pelapis, Suksar juga memberi peluang kepada petugas teknikal untuk belajar dan mengambil pengalaman untuk mencayakan Sukma nanti. Ini katanya penting bagi memastikan Sarawak mempunyai tenaga teknikal yang mencukupi dan terlatih untuk memastikan kelancaran penganjuran Sukma ke-21. Tapi penting dari segi yang lain itu kita juga melihat dari segi persiapan teknikalnya. Program teknikal macam angkat berat ni, sukan angkat berat ni kita ada hampir 20 orang yang baru. Program teknikal kita yang telah mengadakan kursus dan kuliah dan ini sebagai satu platform untuk mereka belajar dan mengambil pengalaman lah menjayakan sukan, dan ini juga memberi asas kepada penganjuran Sukma nanti ke-24. Kita memang sudah ada cukup program teknikal kita. Beliau berkata demikian semasa meninjau acara angkat berat di Dewan Melayu Melanau Sibu sempena hari pertama Suksar ketiga Sibu. Selain itu, tambahnya, Suksar juga memberi impak ekonomi kepada warga Sibu khususnya kepada golongan belia dengan menawarkan perkhidmatan atau jualan kepada atlet yang berkunjung di bandar itu semasa Sukma kelak. Selain angkat berat, Datuk Jeneral juga melawat beberapa venue sukan lain sebelum dijadual merasmikan pembukaan Suksar ketiga Sibu 2023 di Stadium Tertutup Sibu kira-kira jam 4.30 petang Isnin. Dalam pada itu, pasukan wanita bola keranjang Zon Tengah melaungkan amaran awal terhadap pencabar lain selepas berjaya menewaskan Zon Selatan dalam aksi pembukaan Sempena Sukan Sarawak Suksar ketiga Sibu 2023 di gelanggang bola keranjang KRT Sungai Antu pada Isnin. Pasukan kendalian Ngu Tiang Lai itu membenam Zon Selatan 74-39 untuk memastikan kemenangan pertama menjadi milik mereka. Ini hanya saya 2 minggu sajalah, 2 minggu lebih saja. Tapi mereka semua, kehadiran mereka semua baiklah. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Ngu mengeluarkan komen tersebut kepada pemberita selepas perlawanan itu tamat. Sementara itu, pasukan Zon Utara turut melakar kemenangan besar dengan menundukkan Zon Barat 82-33. Saingan pasukan wanita akan bersambung esok manakala aksi pasukan lelaki berlangsung petang tadi. Dalam pada itu, di Dewan Sepak Takraw Kampung Bandung berlangsung saingan sepak takraw wanita menyaksikan beberapa keputusan dilakar dalam kategori bergu. Zon Utara mencetak kemenangan 44-32 dengan mengatasi Zon Tengah A manakala Zon Utara B membelasah Zon Barat B dengan 42-9. Zon Selatan B pula menang 42-20 ke atas Zon Tengah B sambil Zon Selatan A tumpas 27-42 di tangan Zon Barat A. Saingan sepak takraw wanita akan disambung esok. Dalam perkembangan lain, pasukan futsal lelaki Zon Selatan memulakan kempen dengan cemerlang apabila berjaya menundukkan Zon Utara 3-1 dalam perlawanan berlangsung di gelanggang futsal Kampung Nangka. Pasukan tuan rumah Zon Tengah juga garang apabila membelasah Zon Barat dengan jaringan 8-3. Kategori wanita pula menyaksikan Zon Utara bermula baik dengan menumpaskan Zon Selatan 4-2.
Ke perkembangan lain pula, konstituensi Satok bersedia untuk menghadapi kemungkinan banjir pada tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki berkata, kejadian banjir besar telah memberi pengalaman yang diperlukan untuk pengurusan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir nanti. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada program kesiapsiagaan bencana banjir kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok di Kampung Segeduk, Kuching pada Sabtu. Datuk Ibrahim menambah program itu bertujuan untuk mengelak banjir besar daripada berulang lagi yang mana ia pernah berlaku di Dun Satok pada tahun 2004. Program tersebut bermula di pangkalan Sungai Lajim dengan beliau telah menaiki bot untuk meninjau persediaan kampung-kampung menghadapi bencana banjir. Rombongan kemudiannya menyelusuri Sungai Sarawak dengan melimpasi Kampung Kude Lama, Kampung Kude Baru, Kampung Sungai Maung dan berlabuh di pangkalan skim pembesaran Kampung Segeduk Baru. Difahamkan program itu dihadiri oleh agensi-agensi seperti Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Pejabat Daerah Kuching, Angkatan Pertahanan Awam APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan rakaman di sekitar keberangkatan tiba Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang memulakan lawatan rasmi selama 5 hari di Kuching. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.